Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar, penonton video ini, juga para peserta yang menyertai International Conference on Social Science and Humanities bagi tahun 2020 yang dianjurkan pada 7 Oktober tahun 2020. Saya ingin mengucapkan salam perkenalan juga para juri yang menilai video ini. Terima kasih kerana mengambil masa untuk bersama-sama mendengar dari awal hingga akhir. InsyaAllah masa tidak lama, saya anggarkan tidak lebih 15 minit. Saya juga banyak yang perlu saya ringkaskan berkenaan topik ini. Saya agak terpanggil untuk menyertai ICOSAH pada tahun ini kerana saya rasakan topik yang saya nak bawakan ini agak menarik dan ianya menjadi satu trend di kalangan ahli akademik di IPTA Malaysia. Mengapa saya kata begitu? Kerana saya akan detailkan selepas ini. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri dahululah. Saya Dr. Raja Mayandrima binti Muhammad Beta. Saya berkhidmat di UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan saya buat paper ni bersama-sama rakan-rakan pengarang yang lain daripada institusi lain juga, iaitu Dr. Kalsum Ali daripada Universiti Sains Islam Malaysia Nilai, Prof. Syaril daripada Universiti Sains Islam Malaysia Nilai, Puan Nur Barirah daripada UiTM Melaka dan juga Puan Azian daripada UiTM Melaka. Jadi saya mewakili mereka. Saya sebagai pengarang utama dan saya juga sebagai pembentang pada hari ini. Saya akan bawakan topik yang bertajuk prestasi terhadap peranan penilaian prestasi terhadap peranan hakiki versus prestasi terhadap peranan tambahan dengan membawakan isu burnout di kalangan ahli akademik di IPTA Malaysia. Jadi mungkin ada setengah orang agak biasa dengan sebutan burnout itu, tapi bagi yang tidak familiar, yang tidak biasa dengan burnout, ingin saya terangkan burnout itu adalah antara faktor risiko yang ketara yang menimbulkan kebimbangan yang mana pada hari ini semakin meningkat, iaitu menunjukkan tahap tekanan lebih daripada biasa. Ia menjadi tahap yang luar biasa akibat daripada tiada tindakan penambahbaikan daripada tekanan yang sebelum ini. Apabila ia dibiarkan berlama-lama, bebanan tersebut akan berpindah menjadi satu tahap tekanan yang bahaya, kita panggil sebagai burnout. Dan sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang kita andaikan menjadi punca kepada risiko ini, termasuklah faktor high work demand, iaitu kerja berlebihan dan banyak faktor-faktor lain. Antara dalam yang kami kaji dalam kajian ini, faktor demografik pun menjadi salah satu punca. Contohnya status perkahwinan, status pekerjaan, status pendidikan dan lain-lain. Antara isu penyataan permasalahan yang saya nyatakan dalam kertas kajian, yang paling ketara keletihan para pensyarah iaitu ahli akademik di universiti juga sebenarnya sama setanding dengan tekanan di sektor-sektor perkhidmatan lain, seperti guru sekolah dan semua bidang profesional lah dalam bidang kesihatan. Yang kita sangat selalu didedahkan adalah contohnya tekanan ataupun burnout yang berlaku di kalangan guru-guru, juga burnout yang berlaku di kalangan medical doctor. Dan ke mana kajian khusus terhadap pekerjaan sebagai ahli akademik, terutama di Institut Pengajian Tinggi Awam lah, iaitu IPTA di Malaysia. Yang mana jumlah kajian tersebut amatlah berkurangan berbanding dengan jumlah kajian terhadap bidang-bidang seperti bidang kesihatan tadi yang saya nyatakan, juga bidang sebagai guru sekolah.
Jadi saya menganggap kajian ini merupakan satu tambahan input kepada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk mengambil sedikit maklumat dengan saya membawakan tahap sebenarnya tekanan ataupun burnout di kalangan ahli akademik di IPTA Malaysia ni berapa tahapnya, adakah tinggi, sederhana atau rendah. Yang mana tahap ini dikaji sekali dengan tahap prestasi mereka melakukan 2 peranan, iaitu hakiki juga peranan tambahan. Hakiki adalah memang tugasan di dalam konteks kerja, manakala peranan tambahan adalah di luar konteks kerja yang kita tetap perlu tanggung beban tersebut demi mencapai beberapa KPI universiti yang telah ditetapkan. Jadi saya nyatakan terus saya membuat keputusan untuk membentang dalam bentuk infografik begini di sebelah kiri saya ini, seperti yang tuan-puan semua lihat. Saya terus nyatakan di sini objektif kajian di petak yang ketiga dan penyataan persoalan kajian di petak akhir tersebut. Sebenarnya fokus pada kertas kajian ini hanya 2. Satu, objektif pertama, saya nak nilai tahap burnout yang saya nyatakan tadi, adakah sederhana, tinggi atau rendah di kalangan ahli akademik. Berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa ciri demografik yang saya akan keluarkan keputusannya nanti di hujung pembentangan. Dan juga untuk mengkaji kesan tuntutan pekerjaan terhadap peranan hakiki dan peranan tambahan. Bagaimana 2 peranan ini mempengaruhi tahap burnout. Jadi persoalan kajian, satu, apakah tahap burnout yang sebenarnya, yang terkini di kalangan ahli akademik yang nampak agak tenang, tapi sebenarnya berapa tinggi tahap tekanan mereka, tahap tekanan yang telah menjurus ke dalam bentuk burnout ya. Dan juga apakah kesan tuntutan pekerjaan terhadap prestasi dalam peranan hakiki dan peranan tambahan. Maknanya kita tengok performance. Pengaruh daripada tuntutan kerja hakiki dan tuntutan kerja tambahan ni mempengaruhi performance atau prestasi pekerja atau tidak. Jadi seterusnya, secara ringkasnya saya kumpulkan di sini kaedah kajiannya. Saya telah memilih untuk membuat populasi kajian di seluruh IPTA, termasuk Sabah Sarawak. Kenapa? Saya telah menggunakan platform atas talian mengedarkan borang soal sidik atas talian. Ada beberapa langkah saya telah buat follow up kepada 379 responden. Pertama, saya hanya dapat sebahagian je, 153. Kemudian saya follow up lagi, meningkat hinggalah follow up kali ketiga, saya dapat jumlah yang tersebut 379. Kemudian saya telah buat analisa kajian menggunakan SPSS dan MOSSAM. Setelah itu saya confirmkan menggunakan confirmatory factor analysis. Kaedah analisa kajian saya telah disahkan oleh pakar statistik daripada UNIZA, Profesor Din Awang. And then penilaian saya mengikut objektif 1 dan 2 tadi. 1, tahap persepsi kita ahli akademik, hasil kajian kita dapati adalah di tahap sederhana, dan hasil kajian yang kedua memang menunjukkan tuntutan pekerjaan yang work demand tadi tu mempengaruhi performance prestasi ahli IPTA, ahli akademik di IPTA Malaysia. Jadi perbincangannya saya keluarkan yang demografik sebenarnya wanita lebih tinggi tahap burnout berbanding dengan lelaki, and then yang status berkahwin lebih tinggi tahap burnout dia berbanding dengan bujang. Kategori universiti RU, research university, sebenarnya lebih rendah tahap burnout compare dengan yang non-RU. Non-RU ni saya andaikan setelah kumpul dengan literature review semua, hasil bacaan menyatakan tahap burnout di
universiti yang bukan RU, minta maaf typo di situ, berbanding universiti yang bukan RU, bukan research university, sebenarnya lebih tekanan sebab kita mengejar kepada jumlah penerbitan berbanding dengan universiti RU yang memang telah biasa dalam kebiasaan mereka, dan pemegang PhD sebenarnya lebih tinggi tahap burnout. Mereka membawa satu tanggungjawab yang besar untuk ke arah target kenaikan pangkat seterusnya. Kemungkinan itu yang menjadi tahap burnout mereka lebih tinggi berbanding dengan tahap pendidikan seperti master, degree dan ke bawah. Jadi penutupnya, ingin saya buat kesimpulan di sini bahawa tahap burnout di kalangan ahli akademik sebenarnya walaupun nampak sederhana tapi amat berbahaya sekiranya kita membiarkan ia tanpa ada satu penyelesaian yang khusus, iaitu perhatian khusus daripada Kementerian Pengajian Tinggi ataupun badan-badan yang sepatutnya mengambil tindakan. Kerana apa? Ia akan memberi kesan kepada prestasi ahli akademik tersebut. Itu yang kadang-kadang kita ada dengar isu paling teruk yang saya tak nak sebut tapi terpaksa sebut sampai tahap bunuh diri. Tapi sebelum tu antara kesan-kesan lain, mereka akan bermula dengan berhenti kerja di separuh jalan, mempunyai tekanan keluarga, dan ia akan merosakkan prestasi semasa sedang mengajar pelajar-pelajar, dan kesannya akan dihadapi juga oleh para pelajar apabila berhadapan dengan tenaga pengajar yang begitu tinggi tahap tekanannya. Jadi kemerosotan dalam hubungan antara tuntutan kerja tu dengan peranan hakiki dan kerja hakiki dan juga kerja tambahan juga sangat penting, iaitu ia menentukan kesan tuntutan pekerjaan terhadap tahap burnout itu, dan prestasi dalam peranan juga dalam peranan hakiki juga peranan tambahan. Bermaksud sekiranya ahli akademik mengambil ringan tentang tahap burnout yang mereka sedang hadapi, iaitu yang di tahap sederhana di tengah-tengah, ia boleh meningkat pada bila-bila masa ke tahap tinggi, dan ia akan mengganggu keseluruhan prestasi tenaga pengajar tersebut terhadap hakiki dan juga tambahan. Bermaksud bila dia tak boleh perform tugasan hakiki, tugasan tambahan apatah lagi. Jadi itu yang kita nak sarankan dengan hasil kajian tersebut. Semoga didengarilah oleh beberapa pihak yang berkaitan supaya ambil satu langkah penetapan kerja hakiki dan tambahan yang ada batasnya, iaitu kita tidak boleh menggunakan sepenuh tenaganya untuk pergi sepenuhnya lagi kepada kerja-kerja tambahan lain yang tidak dijangka. So mengenai itu, saya merasakan amatlah penting kajian ini. Saya akan bawa jugalah kepada cadangan untuk future researcher untuk menyambung kajian dalam konteks akademik ini, tetapi fokus kepada universiti, fokus pada RU, contohnya Comprehensive University ataupun Focus University, kita buat perbandingan pula. Tahap burnout yang mana, tahap kerja yang mana yang perlu dikurangkan. Mungkin ianya akan membantu semua ahli akademik di seluruh IPTA di Malaysia ini. Diharapkan hasil kerja yang agak ringan di sini, tapi impaknya akan memberi satu ruang yang besar kepada kita semua, terutama dalam bidang akademik ini. Sekian daripada saya. Seperti yang saya nyatakan, tidak lebih daripada 15 minit saya anggarkan. Lebih kurang ada lagi 30 saat sahaja masa. Sebarang pertanyaan boleh email saya di email yang tertera di atas slide ni, drmayang@uitm.edu.my.
untuk sebarang perkongsian ataupun apa-apa sahaja cadangan penambahbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam, jumpa lagi.